إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام ولمشايخنا ولجميع أخوان المسلمين والمسلمات. خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب خصوصا إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والحمد الملائكة المقربين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: dan hanya sesungguhnya berkata Syekhan dan terdahulu atas keduanya oleh Fakhrul Razi, bermula ulama sekarang ini seperti ijma' mereka itu atas bahawasanya tiada ada mustahid sekali-kali, dan dinaqal Ibn Hajar daripada setengah daripada ulama usul fiqh bahawa tiada didapatkan kemudian daripada masa imam kita Asy-Syafi'i mujtahid sekali-kali, yakni mujtahid mustaqil. Kita kata ulama, ya, sekarang ni nak cari mujtahid dah susah, ya. Maka nyatalah daripada yang tersebut itu bahawasanya satu puak yang digelar akan dia dengan kaum muda itu sesat lagi menyesatkan, dan mereka itulah yang terlebih karut daripada sekalian yang karut-karut. Tak habis lagi cerita masalah Wahabiyah, dan bahawasanya mereka itu bukanlah kehendaknya mencari akan jalan sempurna pada agama dan hendak membina agama. Golongan ini bukan nak membina agama, menyempurnakan agama, dan hendak beramal dengan amalan akhirat. Mereka bukan nak beramal, hanya kehendak mereka itu nak menzahirkan diri mereka itu daripada orang yang alim lagi muktabar. Cuma nak zahirkan ilmu, ya. Ini penyakit-penyakit mereka. Cuma nak zahirkan, aku ni pandai, aku ni tahu, aku ni ada kelulusan ini, kelulusan, nak tunjulkan ilmu, nak mujadalah, ya. Dan betul dengan jalan yang sebenarnya, dan terlebih betul dan terlebih alim daripada ulama-ulama zaman dahulu, lagi hingga Imam Syafi'i dan Abi Hanifah, dan umpamanya pun kurang daripadanya. Lalu mereka ni mengatakan bahawa mereka nak tunjuk mereka lebih alim, katakan sehinggakan mengkurangkan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan sebagainya, ya. Jadi apabila kita menuntut ilmu bukan kerana Allah, ni bahaya, ya. Menuntut ilmu bukan kerana ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, kerana menuntut akan keredaan Allah. Jadi tak boleh jadi orang yang takutkan Allah. Ilmu ni alat. Sebab itu kata ulama, ilmu ini satu kalimat mempunyai sifat di dalam kalimat ilmu itu, ain lam mim. Ain, illiyin, ketinggian.
Jadi makin kita mengaji, makin kita ada ilmu, ya, kita diangkat oleh Allah pada maqam yang tinggi pada sisi Allah. Sebab martabat orang alim ini antara yang disebut diangkat maqamnya, maqam apa dia? Maqam takwa. Maqam takwa. Ini Allah sebut dalam Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang paling mulia di kalangan kamu pada sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa sekali. Jadi Allah angkat, tempat itu Allah angkat. Bukan kita nak tunjuk yang kita ni pandai dan sebagainya, tapi kita mengaji supaya Allah pilih kita menjadi orang yang takutkan Allah. Dan lam pada ilmu itu maknanya lutfu. Lutfu ni lembut. Makin mengaji, hati kita makin lembut dengan Allah. Makin mengaji, hati kita jadi makin cepat tersentuh dengan Allah. Makin kita mengaji, hati kita cepat merasakan kebesaran Allah. Dengar nasihat. Hati yang lembut ini hati yang mendengar nasihat, telinga tak dipekakkan, mata tak dibutakan. Tak seperti mana orang munafik. Orang munafik ini Allah sebut dalam Quran, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ini orang munafik. Pekak, tuli, buta, pekak, buta, bisu. Mulut dia tak nak cakap benda baik, nak cakap benda jahat. Nak suruh berzikir, malas. Nak suruh beramal, selawat, tak mau. Telinga tak nak dengar kebaikan, mata tak nak melihat kebaikan, cuma melihat perkara-perkara yang silap, salah. Mim ini muk, iaitu memiliki harta. Orang yang memiliki harta ini, ilmu ni jadi harta dia. Sebab itu dalam hadis tentang matinya anak Adam, dalam kitab ni pun disebut ada hadis tu. Bila mati anak Adam, terputus segala amalan melainkan 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah ni orang nak sedekah mesti ada harta. Kedua, ilmu manfaat. Ilmu manfaat ni mesti ada harta yang dimanfaatkan. Yang dimanfaatkan termasuklah amalan yang kita amalkan, amalan yang kita sebarkan. Kemudian anak yang soleh. Anak ini sebagai harta. Jadi harta kita yang kita tinggalkan, ilmu yang kita tinggalkan menjadi jariah, mengalir. Amalan menjadi jariah, mengalir. Sedekah menjadi jariah, dia mengalir. Anak yang kita tinggalkan jadi anak yang soleh. Jadi anak ni bukan lepas kita mati dia habiskan harta kita, kemudian dia lupakan kita, dia tak buat baik, dia tak nak doakan kita, baca Fatihah pun tak nak, apa lagi nak doakan kita, cuma dia habiskan harta kita yang kita penat-penat masa hidup, kita cari, kita himpun. Lalu yang habiskan harta kita anak-anak kita. Jadi anak-anak kita ni tadi tak boleh menjadi harta yang baik pada kita. Sebab itu jadilah anak yang baik. Jadi anak yang baik. Supaya kita dapat doakan mak ayah kita. Cukup kita berbuat baik, jangan kita buat jahat. Maksud kata Abi, jangan buat jahat bukan sekadar buat jahat pada zahir. Jangan buat jahat pada batin juga. Memang kita semayang, puasa, zakat dan haji. Tapi perkara-perkara masalah batiniah kita tak nak jaga. Kita sombong, kita cinta dunia, kita pemarah, kita kata orang, kita buka aib orang, kita berusaha mencari kesalahan orang, kita zalim orang, kita aniaya orang. Ini benda-benda ni benda yang diharamkan oleh Allah. Tinggal semayang pun haram.
maka hasad pun haram, cari aib orang pun haram, menzalimi orang lain pun haram. Semua haram. Jadi jangan semayang tetapi kita zalim orang lain. Baik itu orang yang ada ilmu, dia ada harta. Orang ada ilmu, hati dia lembut. Lembut ini bila dia buat salah, langsung diakhirkan dengan taubat. Jadi hati dia sentiasa dipimpin oleh Allah. Bukan makin kita ada ilmu, makin kita buat salah. Makin kita ada ilmu, makin kita buat salah. Maka ini bukan dikatakan orang yang berilmu. Makin kita ada ilmu, makin kita mencintai dunia, rakus dengan dunia, himpun sebanyak-banyak. Beta disebut kemarin, ingat perkara, jangan jadikan agama mempertahankan harta, tetapi jadikan harta mempertahankan agama. Jangan jadikan agama mempertahankan, sama juga dengan ilmu. Jangan jadikan ilmu kerana mempertahankan harta, tetapi jadikan harta itu mempertahankan ilmu. Sebab ulama dia sebut tentang syair, lan tanalul ilma illa bisittatin. Tidak sekali-kali kamu akan dapat ilmu melainkan dengan 6 syarat. Salah satunya harta. Maka harta ini adalah satu jalan untuk kita mempertahankan ilmu, mencari ilmu. Kita gunakan harta untuk cari ilmu, bukan kita gunakan ilmu untuk cari harta. Lepas itu Imam Syafi'i marah, Imam Ghazali marah. Orang yang apabila menuntut ilmu kerana dunia haram, nawaitunya, niatnya, memang dia niat itu kerana itu, maka haram, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Yang ni kita kena jaga-jaga, betulkan diri, betulkan diri. Dan tujuan daripada yang tersebut itu supaya berhadap manusia kepadanya. Jadi bila masing-masing nak tunjukkan ilmu, jadi orang pandang, orang pun tengok, orang berpaling pada dia, hebat orang ni, hebat orang ni. Dan membesar mereka itu akan dia. Bagus orang ni, pandai, hujahnya bagus, dalilnya bagus, bagus dia. Jadi Islam ini, ilmu ini kita belajar bukan supaya orang nak puji dia, tapi kita nak pujian daripada Allah. Kita nak iktiraf daripada Allah. Baik itu diberikan kepada kita dua pilihan, nak jadi ulama su', nak jadi ulama akhirat. Nak jadi ulama akhirat, nak jadi ulama jahat. Nak jadi ulama dunia, nak jadi ulama akhirat. Ulama akhirat ada sifat-sifat ulama akhirat. Ulama akhirat ni tengok ciri-ciri ulama akhirat macam mana. Kita habis selalu pesan benda sama. Jaga. Sebab kita tak terlepas dari pandangan Allah. Tak lepas. Siapa sekalipun, kamu, habis sendiri, takkan lepas dari pandangan Allah. Hatta hati-hati kita ini adalah tempat pandangan Allah. Kamu buat apa pun, kamu akan dipersoal oleh Allah di akhirat. Dunia lepas sebab orang tak nampak, tetapi di akhirat takkan lepas. Akhirat tak ada siapa pun lepas. Dekat akhirat tak ada siapa pun lepas. Buatlah apa pun. Memang kita lepas dalam dunia ini, tetapi di akhirat tak akan lepas. Dunia ni lepas kejap, tetapi di akhirat dihisap terlalu lama. Natijahnya akhirnya kita akan dicampakkan dalam neraka Allah. Siapa ada orang yang sanggup masuk neraka Allah? Tak ada siapa yang sanggup. Tak ada siapa yang sanggup. Dan senang makan-makan,
Bila orang besarkan kita, kita pun tunjuk ilmu kita, kita hebat, orang pun senang nak belanja makan. Jadi itu tujuan ni rupanya. Rupanya ulama akhirat ni, dia bukan itu hendak ni. Dia bukan itu tujuan dia. Sebab itu benda-benda yang boleh merosakkan kita, baik. Nabi nak beritahu kamu, katalah ditakdir besok kamu ni jadi dipilih oleh Allah duduk tempat orang yang mengajar. Memang zaman sekarang kalau kita pergi mengajar, orang belanja makan kat kedai apa semua. Tapi Nabi nak pesan, jangan selalu kerap makan belanja orang. Nanti hati jadi rosak. Kalau orang ajak kamu makan, belajar belanja orang. Kalau boleh, kamu berebut untuk membayar dahulu sebelum kamu dibayar. Tak ada pernah rugi di dalam hidup orang yang berebut-rebut untuk belanja orang lain. Sebab Allah sebut dalam surah Al-Insan, antara sifat ahli syurga, mereka yang suka memberi makan orang. Jadi bila orang ajak kita makan, walaupun orang tu ajak, walaupun orang tu ajak, kamu kena duduk tempat ahli syurga. Apa dia? Berebut-rebut mendahului untuk membayar makanan orang lain. Sebab antara sifat ahli jannah yang disebut oleh Allah, mereka yang suka memberi makan. Orang ajak kita makan di kedai, dulu bayar. Jangan suka kita makan orang bayar. Ingat Nabi pesan, jadikan amalan, walaupun tak boleh bayar semua, bayar separuh daripada. Tak mampu bayar separuh, bayar suku daripada. Tak payah malu untuk menempah syurga Allah. Dunia ni tak apa, besok syurga kita senang, dalam kubur kita senang. Dan pakai-pakai daripada harta mereka itu supaya orang senang bagi kita harta. Kita pun tunjuk ilmu kita supaya orang senang bagi kita harta. Dan pertolongan mereka itu, jaga-jaga benda-benda ni. Sebab itu Abi kata, jangan sampai hati kita bergantung dengan manusia. Bergantung terus dengan Allah. Sebab apa Abi cakap macam tu? Sebab Nabi pesan macam tu. Nabi kata berputus asa lah apa yang ada pada tangan manusia. Jangan mengharap. Berharaplah dengan Allah. Sebab nanti kita akan kecewa. Sebab Allah dah janjikan semua perkara kepada hamba dia. Lepas itu mengaji, belajar, kemudian harap dengan Allah, ya Allah, jadikan aku orang yang baik dengan jalan ilmu, dengan jalan Al-Quran ini. Ya Allah, jadi aku orang salah. Sebab tak ada siapa yang tak buat salah. Tetapi yang kita takut, apabila kita buat salah, kita tidak dipimpin oleh Allah untuk diakhirkan dengan benda yang baik. Contoh macam ni, kamu buat zalim dengan kawan kamu, tapi kamu tak rasa yang kamu salah. Kamu tak nak minta maaf, kamu tak reti nak minta ampun dengan kawan kamu tak reti yang kamu dah buat salah. Kamu rasa bangga dengan diri kamu yang kamu buat salah. Yang ini paling kita takut. Sebab tak ada siapa yang tak buat salah dalam hidup. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sayang dengan orang yang bertaubat. Bertaubat ni apa? Tentu orang yang taubat dia ada salah.
Bila dia buat salah, dia balik dengan Allah. Itu salah dengan Allah. Allah sayang orang yang dia buat salah, kemudian dia minta ampun dengan Allah. Ya Allah, aku salah. Apa lagi manusia, kita buat salah, kemudian kita minta maaf. Saya minta maaf, saya salah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala benci kepada makhluknya yang dia buat salah, dia tak nak mengaku kesalahan dia. Salah satu makhluk yang Allah benci sehingga Allah laknat dia, Abi selalu sebut Iblis. Dia buat salah, Iblis tahu dia salah, tapi dia tak nak mengaku salah. Lalu Allah laknat dia. Dia tahu benda tu salah, tapi perasaan ego dia tak nak minta ampun dengan Allah. Dia ego, dia sombong, tak. Lalu Allah mal'unkan dia, Allah laknat dia, akhirnya neraka. Tapi selalu sebut Allah sendiri kasih pada orang yang buat salah, kemudian akhirkan dengan taubat. Itu buat salah dengan kawan-kawan, apa salah? Saya minta maaf. Dan inilah yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa-siapa yang tawaduk, kata Nabi, Allah angkat tempat dia. Wa man takabbara, siapa-siapa yang sombong, Allah hinakan dia. Hina ni pada sisi Allah. Baik. Ni yang kita takut. Dan pada hakikatnya meruntuhkan amalan dan agama. Rupanya kaum muda ini dia bukan membina agama, tapi dia makin meruntuhkan agama. Sebabnya itu tertipu dengan tipu daya syaitan yang seteru kita dan seteru Rasul dan seteru Allah selama-lama. Macam menegah kita hendak membetulkan i'tiqad mereka itu dan perkataan mereka itu dan perjalanan mereka itu, padahal masalah mereka itu akan kawaid ulama, dan menegah mereka itu akan ikutan ulama dan taklidnya, dan peleceh mereka itu akan mazhab, mereka ni mempeleceh mazhab. Dan imam kita Syafi'i radhiyallahu an dan ijtihad maknanya bersungguh-sungguhlah tuan mazhab dan ulama, maka sekaliannya itu batal lagi tiada harus memegang akan dia. Maknanya kalau firqah ini jangan pegang, tak payah layan, tak payah pegang, buat tak tahu je. Dan wajib ingkar akan dia kerana berapa banyak daripada dalil yang menunjukkan suruh kita mengikut akan mereka itu dan taklidnya. Setengah daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma fa inna ta'allamahu Allah khasyata wa talabahu ibadatu. Kemudian yarfa'ullahu bihi aqwaman fayaj'aluhum fil khairi qadatan wa immatu tuktassu atharuhum wa yuktada bi af'alihim wa yuntaha ila ru'aihim. Belajar olehmu akan ilmu, kerana bahawasanya belajar itu takut kepada Allah dan menuntut dirinya itu ibadat. Belajar, kerana belajar tu, takutkan Allah. Bukan makin belajar makin lawan Allah, tapi makin belajar makin taat kepada Allah. Kita nampak salah kita, yang ni aku silap, yang ni aku silap, yang ni aku salah. Habis selalu sebut pada kamu hebatnya kasih sayang Allah. Tak ada siapa antara kita yang tidak ada masa silam. Tapi setelah kita balik kepada Allah, Allah tutup masa silamnya. Allah tutup masa silam dia. Manusia tak.
Manusia masih pandang masa silam kita, walaupun masa silam kita 30 tahun dulu. Jadi sebab itu Abdi kata, jangan pandang manusia, takkan selesai. Pandanglah kepada Allah. Sebab yang ada syurga Allah, yang ada neraka Allah, yang ada kemurkaan Allah, yang ada hakikat kasih sayang Allah, yang ada anugerah Allah, yang memiliki dunia dan isinya Allah. Tengok hari ini, kes 8,000 lebih. Siapa boleh tahan? 8,200 kes. Siapa boleh tahan? Sekarang kalau kena je COVID, tak ada tanda apa-apa, terus attack, sesak nafas. Sekarang kalau tengok hari ni kena 2-3 hari, ramai orang update meninggal. Baru hari ni 3 hari akan datang orang update meninggal. Siapa boleh lawan Allah? Yang kata kita hebat. Sebab Abi kata, yang memiliki segala perkara Allah. Itu jangan lawan Allah. Sembahyang jangan remehkan, solat jangan ringankan. Sebab manusia tak boleh balas. Habis-habis manusia marah. Macam Abi tahu kamu remehkan solat, Abi marah. Tapi Abi tak ada neraka. Yang ada neraka Allah. Lepas itu ada orang yang bila kita nak selamatkan daripada azab Allah, dia marah. Jaga ni. Ada tak perasaan? Dan bila kita gerak semayang, kita marah. Betul tak? Ada tak perasaan tu? Sampai macam tu. Orang nak selamatkan kita dari masuk neraka, kita marah. Tandanya kita ni ahli syurga atau ahli neraka. Orang nak selamatkan kita, jangan masuk neraka, kita marah. Jangan buka aurat, kita marah. Jangan buat benda-benda yang macam ni, kita marah. Maknanya kita memang letak nama kita dalam neraka na'udzubillahi min zalik. Jaga ni. Dan menuntut ilmu itu ibadat. Dapat ilmu, tak dapat ilmu tu satu cerita lain. Tetapi duduk dalam majlis ilmu satu ibadat. Belajarlah olehmu akan ilmu hingga kepada katanya, mengangkat Allah dengan dia akan beberapa kaum, maka menjadi ia akan mereka itu dan diikutkan dengan perbuatan mereka itu, dan disudahkan kepada petelikan dan pandangan mereka itu. Jadi Allah angkat orang alim ini, apa dia? Lompat pada sisi Allah, amalannya jadi ikutan, jadi telikkan, sehingga orang boleh ikut kepada kebaikan. Orang boleh buat baik. Allah dihikayatkan bekas-bekas mereka itu dan diikutkan dengan perbuatan mereka itu, dan disudahkan kepada petelikan dan pandangan mereka itu. Meriwayatkan akan ini hadis daripada Muaz oleh Ibn Abdul Bir, dan berkata ia bahawasanya hadis ini hasan, dan setengah daripada pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalun nas al-mu'minul 'alimul ladzi in ihtija ilaihi nafa wa in ista'na anhu aghna nafsah. Bermula yang terlebih afdal manusia itu ialah orang mukmin yang alim, yang jika dihajatkan kepadanya memberi manfaat ia, dan jika dikayakan daripadanya mengkayakan ia akan diri. Mana sifat orang alim ni apa? Suka tolong orang.
Ini sikap orang alim. Betul Nabi kata sebaik-baik mukmin yang mana dia? Orang mukmin yang mana? Ini seafdal-afdal orang mukmin. Mereka ini apa dia? Mukmin yang alim. Kalau kita berhajat kepadanya, dia memberi manfaat. Kita minta nasihat, dia bagi manfaat. Ini dia orang alim. Sifat orang alim. Kita kata jadi orang alim yang menerangkan akan orang lain. Ingat dulu almarhum. Abi ingat kalam almarhum cakap apa? Almarhum kata hidup orang alim macam lilin. Ingat almarhum, selalu dia ulang-ulang perkataan. Kata ingat hidup orang alim ni macam lilin. Lilin ni dia terangkan orang lain, tapi diri dia terbakar. Sampai diri dia cair, habis. Jadi orang alim macam lilin. Dia cakap jadi orang alim macam lilin. Jangan jadi orang alim macam pelita, dia kata. Apa dia? Tunggu orang isi minyak baru menyala. Pelita ni tunggu orang isi minyak. Orang isi minyak nyala, sampai minyak tu habis padam, nanti orang isi lagi. Ini kata almarhum, dia punya pandang. Dia cakap tu 30 tahun dulu. Jadilah orang alim macam lilin. Dia terangkan orang lain, badan ni cair sampai habislah. Riwayat Al-Baihaqi. Maka kedua hadis ini menunjukkan suruh mengikut akan ulama, yaitu sarih pada hadis yang pertama dan mafhum pada hadis yang kedua, kerana tidak ada manfaat pada orang alim yang lain daripada mengikutnya dan taklidnya. Jadi ikut orang alim yang macam tu. Ikut orang alim yang memberi manfaat pada akhirat ini. Maka macam mana pula mereka itu yang mendakwa akan tiada boleh ikut orang alim dan mengikut orang alim dan taklid, maka tentu tiada sah dakwanya. Sambung lagi cerita hak atas pula, hak Wahabi tadi. Maka jika berkata mereka itu bukan dikehendaki dengan tidak boleh mengikut ulama dan taklid itu atas itlaq, hanya boleh mengikut dan taklid pada yang menyalahi Quran dan hadis, dan boleh pada yang muwafaqat, maka batal pula dakwa itu. Dengan 3 wajah. Nanti tak habis lagi cerita kaum muda ni. Habis nak cepat baca bab kaum muda ni. Pertama, menyalahi zahir hadis yang pertama tu. Kalaulah orang-orang kaum muda mengatakan boleh ikut ulama, tapi kalau yang mana menyalahi zahir hadis dan zahir Quran, tak boleh ikut. Ada yang kata-kata ini hadisnya, ini Qurannya. Quran ni kan kena takwil. Jadi kaum muda ni tidak ada takwil, terus pakai zahir Quran, zahir ayat. Yang kedua, tiada dikatakan taklid serta mengetahui dalil mereka itu. Jadi apa yang ulama buat, yang Nabi tak buat, tak boleh buat. Sebab Nabi tak buat, yang buatnya ulama. Itu lafaz niat pada kaum muda ni tak boleh.
Sebab Nabi tak ada usalli yang menyuruh usalli ini Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi Nabi tak buat, kenapa Imam Syafi'i buat? Macam tu pula. Jadi kita ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bukan calang-calang orang, mujtahid mutlak. Ilmu kita dengan ilmu Imam Syafi'i, kita baru mengaji 5 tahun. 5 tahun, 10 tahun. Kita nak menyanggahi Imam Syafi'i rahimahullah, malulah kita. Kita ikutlah ulama, apa yang dah ada. Lepas tu bila rasa, lepas tu belajar ni, bila dah pandai, jangan memandai-mandai. Bila dah pandai, mula memandai-mandai, ikut ulama. Ikut ulama. Mula kita nak memandai-mandai, pandai-pandai sendiri. Ikut, ikut. Apa salah kita ikut? Apa kita sombong sangat? Yang ketiga, tiada dapat sekali-kali dari perkataan ulama yang menyalahi Quran dan hadis. Tak ada ulama yang kalam Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Hanbali, Imam Maliki yang menyalahi Al-Quran dan menyalahi kehendak hadis. Sehingga terkadang disarahkan pada perkataan ulama, tiada disarahkan pada Quran dan hadis. Maka memadalah dengan mafhum, kerana beberapa banyak hukum memada dengan mafhum-mafhum. Baik. Dan ada juga pada setengah daripada perkataan ulama itu, iaitu seperti sunat berlafaz usalli, tidak didapat pada mantuqat Quran dan hadis dan mafhumat keduanya. Maka tidak dapat itu tiada jadi hujah atas sarah perkataan ulama, kerana tiada sampai kepada ilmu yakin. Bahawasanya kaum muda itu dan juga orang-orang lain telah meratai akan mantuqat hadis dan mafhumatnya, dan mafhumat Quran sah dan diihtimalkan ulama itu dapat, dan kaum muda itu tidak dapat, serta telah sabit pada hadis suruh taklid dan mengikut, dan tiada sabit sekali-kali hadis yang menegahkan Abi baca laju-laju bab ni. Bab ni Istimewa pula seperti imam kita Syafi'i itu sangat-sangat kuat dalil atas suruh mengikutnya dan taklidnya. Musannif masih lagi cerita bab Wahabiyah. Orang Wahabi, kaum muda ataupun Salafi yang mengatakan diri mereka Salafi, usalli, siapa sebut usalli masuk neraka. Haram. Imam Syafi'i suruh. Sebab dia kata apa? Nabi tak buat. Siapa buat? Haram. Imam Syafi'i haram. Lepas tu bila dah pandai, mula memandai mandai, dah terlebih pandai. Lepas tu orang Melayu ni, dia ada cerita Pak Pandai. Pandai ni, kalau orang Perak, yang orang Perak, dia dah terlebih pandai, dia dah panggil Pandai. Tu Pandai lah tu, Pak Pandai. Tu cerita Pak Pandai. Abi sebenarnya Abi nak cepat baca bab ni. Orang sekarang macam-macam. Ada satu hari orang tanya Abi, Ustaz, sahaja aku semayang. Tak boleh Ustaz, tak boleh sahaja, kena sengaja. Alah, kau ni ulama' dah buat siap-siap, sahaja aku. Tak payahlah sengaja. Kalau Ustaz baca sahaja tak sah, Ustaz kena baca sengaja. Sebab kalau sahaja ni tak semayang, kalau sengaja baru betul. Kalau tak sengaja, mampu.
Kita ni bukan mujtahid, bukan ulama. Jangan fikir akal kita. Habis tanya dapat mana? Guru saya aja. Guru kamu dapat sengaja ni dari mana? Kan dalam lafaznya ada qasad, ada ta'rad, ada ta'yin. Ya. Macam-macam orang sekarang. Ya. Tapi kalau soalan-soalan macam tu kadang malas layan. Dia bukan tak tahu. Ya. Orang sekarang macam itulah. Ya. Baik. Tidak dapat serta telah sabit pada hadis suruh taklid, bukan kat situ. Betul. Dan mengikut ulama, tiada sabit sekali-kali hadis yang menegahkan. Istimewa pula seperti imam kita Syafi'i itu sangat-sangat kuat dalil atas suruh mengikutnya dan taklidnya. Kerana telah sabit bahawasanya ia daripada kaum Quraisy. Siapa Imam Syafi'i? Keturunannya daripada Salim ni. Dan ini apa? Ini dia nasab Imam Syafi'i. Kerana ia anak Idris, anak Abbas, anak Osman, anak Syafi', anak Sa'ib, anak Abdullah, anak Abdul Aziz, anak Hashim, anak Muttalib, anak Abdul Manaf, anak Qusay, hingga akhirnya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu anak Abdullah, anak Allah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdul Manaf, anak Qusay, hingga akhirnya berjumpa ia pada titihnya Abdul Manaf. Imam Syafi'i bukan calang-calang orang. Imam Syafi'i nasabnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tentang nasab kita sampai mana tak tahu. Kita boleh petikai Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik. Maka tatkala tetap ia daripada kaum Quraisy, maka masuk ia dalam a'immah pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'immat min Quraisy. Artinya bermula imam-imam itu daripada kaum Quraisy. Ini riwayat Bukhari. Rasulullah i'tiraf dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, maknanya hadis ini Rasulullah mengiktiraf akan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita mencela Imam Syafi'i. Dan makna imam itu orang yang diikutkan. Maknanya kena ikut. Dan lagi tersebut pada Sahih Muslim daripada Jabir radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi sallallahu an-nas taba'u li Quraisy fil khair wa syarr. Apa kata Nabi? Bermula manusia itu ikutan bagi kaum Quraisy itu pada kebajikan dan kejahatan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna alim Quraisy yamla'u tibaqal ard 'ilma, bahawa yang alim daripada kaum Quraisy itu memenuhi akan muka bumi ilmunya. Rasulullah i'tiraf Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Rasulullah i'tiraf Imam Syafi'i. Kita nak cela Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Jadilah kita orang yang mengikut ulama. Jangan jadi orang yang melawan ulama, mencerca ulama. Jaga. Baik. Maka menanggung mereka itu akan yang alim pada hadis itu atas imam kita Syafi'i, yakni dikehendaki dengan yang alim yang dipujikan pada hadis itu ialah imam kita Syafi'i radhiyallahu anhum. Tiada dinaqal dari tiap-tiap seseorang daripada mereka itu melainkan akan beberapa masalah
yang boleh dibilangkan akan dia jua, kerana adalah fatwa mereka itu tertentu atas yang telah jatuh sahaja, bahkan adalah mereka itu menegah mereka itu daripada bertanya daripada barang yang belum jatuh. Baik. Jadi hadis tu kena pada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, jadi kita janganlah kita nak engkau. Ya. Baik. Wih, lama cerita kaum muda ni. Sampai 3 muka dah cerita kaum muda ni. Baik. Dan ada pun habis rasa cukup sekat ni. Ya, dan ada pun memang musannif ni dia marah betul dengan kaum muda ni. Mukadimah kitab ni dia cerita buat kaum muda panjang lah. Nanti baru sebut tentang ilmu, baru sebut tentang sifat murid, baru sebut tentang macam mana bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, berkekalan himmah cita-cita, pada ujung dia bab menjaga ilmu dan sebagainya, ya. Jadi cerita bab kaum muda ni, musannif ni panjang nampak, ada 2 line, ya. InsyaAllah, sekali lagi Abi berpesan untuk diri dan semua, jangan tinggalkan segala aurat, amalan wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut, jangan tinggalkan. Kemudian kita mohon dengan Allah banyak-banyak supaya Allah selamatkan kita semua daripada wabak ni, dan kita munajat dengan Allah, mudah-mudahan Allah angkat wabak ini pada tempat kita, dan khususnya dalam negara Malaysia ni, dan Allah ampunkan dosa kita semua. Dan jika wabak ni adalah disebabkan dosa dan maksiat umat, maka minta Allah ampunkan semua dosa-dosa dengan wabak yang berlaku, dengan gerhana yang berlaku, sebab itu kalau kamu tengok, bila gerhana tu berlaku, antara khutbah sembahyang gerhana, isi khutbah sembahyang gerhana mengajak orang bertaubat kepada Allah. Itu bukan satu keseronokan. Tengok gerhana bulan, lawanya, bukan. Bila Allah beri kepada kita satu peristiwa menandakan bahawa manusia itu dalam kezaliman, baru ni berlaku gerhana, kata nak berlaku lagi gerhana. Manusia makin zalim. Baik itu sembahyang sunat gerhana, disunatkan di tempat lapang, ramai-ramai keluar. Kita tengoklah kita. Ada ulama kata sampai bawa ternakan keluar, bawa kambing ke apa, bawa sekali, mayang dekat padang, minta ampun dengan Allah. Bila berlakunya gerhana, sama ada bulan ke matahari. Itu khutbah gerhana, itu khutbahnya supaya semua masyarakat balik dengan Allah, bertaubatlah pada Allah. Ini isi khutbah yang disuruh. Sebab setiap kali berlakunya gerhana menunjukkan, membagi tahu kepada kita, kamu sedang dalam keadaan berbuat zalim. Tapi apa yang berlaku? Datanglah gerhana bulan ke apa. Apa yang nak sebut? Lawanya gerhana, lawanya. Tapi kata Allah bagi mata, jangan sampai buta.
Jangan sampai buta. Buta apa? Oh, aku tak buat salah. Jangan ingat kita tak buat salah. Tengok salah kita. Sebesar-besar salah, sehalus-halus salah. Tengok sehalus-halus salah. Sebesar-besar salah, sehalus-halus salah. Jangan sampai dikerapkan lagi datang, gerhana datang, wabak makin naik. Allah suka minta ampun, minta ampun, minta ampun. Kan di antara kelebihan minta ampun itu, iaitu dikurniakan rahmat, dimudahkan urusan, diluaskan akan rezeki. Ini kan kelebihan istighfar. Orang tak nak minta ampun, kita bisa selalu kata benda yang sama. Tengok di sebalik peristiwa, tengok di sebalik peristiwa. Ni Abi selalu baca ayat ni. Abi dah cakap, Abi bukan orang hafal Quran banyak, tapi Abi suka ulang ayat-ayat yang sama supaya ingatkan diri. Abi kan suka baca ayat, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ni ulil albab. Bukan ada akal, tak nak fikir. Allah jadi gerhana kenapa? Kenapa Allah naikkan lagi sampai 8,000 lebih? Terasa kita hebat. Ni orang ulil albab. Siapa dia? Orang ada akal, ada ilmu. Akalnya boleh fikir. Bukan ada ilmu duduk dalam bukit. Tak ada siapa sungguh mintalah ampun dengan Allah. Gerhana datang, mintalah ampun dengan Allah. Sebab ini ulul albab. Ulul albab ni orang alim yang dapat petunjuk Allah. Mereka buat apa? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Setiap masa ingat Allah. Ya Allah, kau dah datangkan benda ni, minta ampun ya Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana. Mereka fikirkan tentang peristiwa yang berlaku satu-satu. Lalu mereka bersyahadat dengan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, benda yang kau jadikan ni tak ada satu pun yang sia-sia. Mesti ada kau nak, mesti ada ilmu di sebalik peristiwa. Kau nak bagi tahu apa kat kami ya Allah? Rupanya peristiwa-peristiwa berlaku. Rupanya zaman ini zaman zalim, zaman fitnah, zaman sombong, zaman orang tak pedulikan agama. Subhanaka fakina azabannar. Allah tak pernah buat silap. Maha suci Engkau ya Allah dari segala perkara sifat kekurangan. Ya Allah, jauhkan kami daripada neraka, daripada azab. Itu dalam diri kita. Kami selalu sebut benda sama. Jadi orang soleh, cubalah berusaha gitu. Baik, InsyaAllah kita jumpa malam esok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, pimpinlah kami ya arhamar rahimin. Ya Allah, pimpinlah kami ke jalan-Mu yang lurus ya arhamar rahimin.
Ya Allah, terangkan hati kami dengan cahaya iman dan Islam. Ya Allah, terangkan hati kami dengan nur hidayah dan taufik. Ya Allah, kurniakan atas kami hati yang bertakwa kepada Engkau. Ya Allah, kurniakan atas kami hati yang syukur dan malu kepada Engkau. Ya Allah, Ya Allah, jika kami semua dalam kesilapan, maafkan kami. Ya Allah, Ya Allah, jika bala dan wabak yang Kau berikan ke atas kami dan tempat kami, Ya Allah, atas sebab dosa kami dan kesilapan kami, Ya Allah, ampunkanlah, maafkanlah semua orang yang berada dalam negara ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, kami tak ada daya dan upaya, Ya Allah, melainkan dengan pertolongan Engkau. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami bukan orang baik, Ya Allah, tapi kabulkanlah doa kami ini, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami bukan orang baik, Ya Allah, dengarkanlah juga doa kami, Ya Arhamar Rahimin. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا